Okay, good morning. Kita akan lihat ya. Hari ni kita akan cuba buat isomer dalam alkina lah. Okay ya. Dalam lesson sebelum ni, the previous lesson, saya buat isomer dalam alkohol kan. So hari ni kita sambung lesson kita dengan isomer dalam alkina. Okay ya. Isomers dalam alkina. Kita lihat alkina. Okey ya. Formula AMP bagi alkina ialah CnH2n. Okey ya. Di mana N dia bermula dengan 2, 3, 4 sebab dia mesti ada ikatan ganda 2. So minimum karbon yang kita perlukan ialah 2 karbon. Okey ya. So kita cuba terbitkan 2 alian pertama. N sama dengan 2. Okey ya, iaitu it should be C2H4. Okey, saya lukiskan struktur dia. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey ya, kita kena lihat ya di dalam alkina bila ada ikatan ganda 2, maksimum ikatan yang kita boleh ada sekeliling karbon ialah 4 sahaja kerana elektron valence dia adalah 4. So 1, 2, 3, 4. Jangan pergi letak extra hydrogen di sinilah. So it will be wrong. Okay ya. Dan ahli yang seterusnya ialah N equals to 3. You should be getting C3H6. Okay. So H, C, double bond C, C. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita lihat ya. Bagi dua ahli yang pertama, okay ya, dia tidak menunjukkan sebarang isomer lah. So tiada isomer. Yang ni kita panggil dia sebagai etina. Dan yang ni adalah propina. Kedua-duanya tidak menunjukkan sebarang isomer. So the first two member dia tiada isomer. Isomer dia start daripada ahli yang seterusnya, iaitu daripada C4 lah. Kita lihat, gantikan N sama dengan 4, kamu akan dapat C4H8. Okey, kita akan dapat lebih kurang, kita akan dapat 3 isomer lah. Okey, kita lihat macam mana. So kita lukiskan dia punya struktur dia dulu. Okey, C double bond C, C, C. Dia 4 karbon. Okey, ada 4 karbon. So kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey ya. So di sini penamaan alkina seperti yang saya telah ajar dalam previous lessons. Alkina kita akan mula kira karbon yang paling dekat dengan ikatan ganda 2 untuk menentukan lantai terpanjang dia. Saya ulang sekali lagi. Kita akan kira karbon yang paling dekat dengan ikatan ganda 2 untuk menentukan lantai terpanjang. So saya akan mula kira dari sebelah sinilah. 1, 2, 3, 4. Sebab kita nak dapatkan pasangan nombor yang paling kecil. Kalau saya kira dari sebelah sini, kita akan dapat 1, 2, 3, 4. So 1 dengan 2 dia lebih kecil daripada berbanding dengan 3 dengan 4 lah. So kita tak boleh gunakan cara ni. Okey. Kita sambung lagi. Saya undo everything. Okey. So nama dia ialah, so karbon double bond berada di karbon pertama dan kedua. Kita ambil nombor yang paling kecil antara 1 dengan 2. 1 paling kecil lah. So kita labelkan dia sebagai 1. So ni kita panggil dia sebagai boot 1 ina. Okey. Okey, kita pergi kepada next one. Okey, untuk dapatkan satu lagi isomer, apa yang kita boleh buat ialah kita cuba pindahkan ikatan ganda 2 ni kepada karbon yang seterusnya. Okey. Kita cuba buat. Okey. 1, 2, 3, 4.
pindahkan double bond dia di carbon yang tengah-tengah. Okey, masukkan hidrogen 1 2 3 4. Saya tak boleh letak kat bawah sebab melebihi daripada 4 dah. 4 5, yang ni pun sama, tak boleh tambah kat bawah. Okey, sambung 5 6 7 8. Okey. Okey, yang ini pula kalau you kira daripada sebelah kiri ataupun kanan, dia akan bagi pasangan nombor yang sama sajalah. 1 2 3 4 1 2 3 4. Kalau saya kira dari sebelah sini pun, it will give you the same combination 2 3. Okey ya. So di antara 2 dengan 3 yang paling kecil ialah 2. Saya akan labelkan dia sebagai 2. So namanya ialah but 2 ina. But 2 ina. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. So di sini apa saya boleh buat ialah untuk dapatkan isomer seterusnya, seperti biasa, daripada rantai terpanjang kita pendekkan dia kepada rantai terpanjang 3 karbon. Okey ya. Rantai terpanjang 3 karbon. So 1 2 3. So balance satu karbon saya jadikan dia sebagai side chain. Okey. Saya letak di karbon tengah-tengah lah. Saya tak boleh letak di karbon pertama dengan kedua, terakhir, because kalau saya letak, katakanlah saya letak di karbon pertama, dia adalah sama seperti yang sebelumnya, because dia punya rantai terpanjang ialah 1 2 3 4. Cuma dia telah dibengkokkan tu sahaja. So dia sama dengan yang sebelumnya. So kita kena tambahkan side chain dia di tengah-tengah. Saya lukis sekali lagi. Okay, sorry. So 1 2 3. So double bond saya letak di karbon pertama dengan kedua. So in this case pun kita akan kira dari sebelah sini. So 1 2 3. Okay, sebab kalau kira dari sebelah sana kita akan dapat nombor yang lebih besar. Okay ya. So kita lihat. Okey ya. So dalam struktur yang ini kita lihat so 1 2 3. Okey ya. And then ini adalah kamu punya rantai sisi berada pada karbon kedua. So nama dia kita mulakan dengan metil. Okey. So 2 metil prop 1 ina. Okey ya. You boleh labelkan dia sebagai 1 ina. Okey. Ataupun you boleh tulis macam ni pun sama. Dua-dua jawapan kita terima. 2 metil propina. Okey ya, dua-dua jawapan kita terima. Okey ya. Sebab kalau kamu pindahkan ikatan ganda 2 ke sebelah sini, kita akan mula kira dari sebelah sini. So initially kamu akan dapat jawapan yang sama. Apa yang saya maksudkan ialah di sini. Okey ya, saya tunjuk ke atas. Katakan saya letak double bond di sebelah sini. Okey ya. So saya akan mula kira dari right hand side. 1 2. So masih dilabelkan sebagai 1. So kalau you tulis prop 1 ina pun betul. Kalau you tak nyatakan nombor dia 1, propina pun betul. Seperti yang ahli yang kedua, saya tak bagi specific naming prop 1 ina. Saya letak propina sahaja because kedudukan ikatan ganda 2 berada di sini ataupun di sini, dia akan memberikan nama yang sama.
Okay, so it doesn't make difference lah. Tapi kalau you letak satu tu pun tak salah. Okay. Okay, so salin ni, okay, yang ni tak payah salin. Okay, the rest of it you can pause the video dan salin. Okay, saya akan cuba buat satu lagi example lah. Kita lihat satu lagi example. Tetapi example yang paling famous yang selalu diuji ialah yang ini. Okay, kita lihat banyak kali isomer untuk butina selalu diuji dalam SPM lah. So kalau boleh fahamkannya dan hafalkannya lah. Okay, kita lihat next one. Okay, next one ialah C5H10. Okay, C5H10. So saya dapatkan isomer dia. So first one kita lihat C 1, 2, 3, 4, 5. So double bond. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, you cannot add any hydrogens below there because dia akan jadi lebih daripada 4. Okay, kita labelkan dia. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So this will be, nama dia ialah ada 5 carbon. So pent 1 ina. Okay, okay, kita buat yang lagi satu. Another one more. Pindahkan double bond kepada carbon yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya letak double bond di sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, masih lagi C5H10 tetapi struktur dia dah berubah kerana kedudukan double bond dia berubah. So here saya akan mula kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya akan dapat another isomer. So kalau saya kira dari sini, saya akan dapat 1, 2, 3, 4. So antara 3, 4, 2, 3, 2, 3 lagi kecil daripada 3, 4. So kita lihat nama dia ialah pent 2 ina. Okay, pent 2 ina. Mesti letak dash ya. Nombor dia kita letakkan in between. Okay, pent 2 ina. Okay, sekarang kita cuba. Bolehkah saya dapat lagi satu isomer kalau saya pindahkan double bond kepada carbon yang seterusnya? Kita cuba, kita tengok. Okay ya. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So saya letak carbon sebelah sini pula. Okay ya. Kalau saya letak di sebelah sini, maknanya saya akan mula kira dari sebelah right hand side. Okay ya, saya akan kira dari sebelah right hand side. So 1, 2 untuk dapatkan nombor yang paling kecil. 2, 3. So maknanya saya akan labelkan dia sebagai 2, sama seperti yang sebelumnya. Betul? So you will get the same answer seperti yang previously. So maknanya kita dah tak boleh nak pindahkan double bond. Kalau boleh kita cuba pendekkan rantai dia kepada 4 carbon. Kita lihat, kita pendekkan rantai dia kepada 4 carbon. Okay, so 1, okay, sambung 1, 2, 3, 4. So saya pun letakkan double bond di first 2 carbon, di carbon pertama dan kedua. Balance baki satu carbon tu saya jadikan dia sebagai side chain. Saya letak di tengah-tengah antara yang pertama dengan yang terakhir. Okay, so saya akan dapat satu lagi isomer. Okay ya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Okey ya. Ni ialah, kita lihat 1, 2, label with the lead pen. Let me change the color. So 1, 2, 3, 4. So side chain dia, double bond dia saya labelkan sebagai 1. Okey, saya tak boleh lompat ke sini dan labelkan sebagai 5 ya. So rantai terpanjang dia 4 sahaja. So ini ialah, kamu lihat satu karbon yang bercabang daripada karbon kedua, itu ialah side chain lah, rantai sisi. Rantai sisi. Okey, seperti biasa dia ialah CH3, so kita labelkan dia sebagai metil. Okey. Dan side chainnya berada di pada karbon kedua. So kita mulakan dengan side chain dulu, rantai sisi dulu. 2 metil sambung 4 karbon dah, bukan lagi 5. So daripada pen ubah kepada boot. Okey ya. Boot 1 inner. Okey. Sekarang saya akan dapat lagi satu isomer. Saya pindahkan double bond tu kepada karbon kedua dan ketiga. Okey. Kita lihat. Ataupun saya maintain dulu. Saya maintain double bond dia. Saya pindahkan side chain kepada karbon yang seterusnya. Okey. Okey, saya labelkan dia. So of course saya akan mula pengiraan dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4. So seperti biasa, keutamaan diberikan kepada double bond. Kita akan labelkan dia sebagai 1. Dan daripada point yang sama kita akan kira untuk rantai sisi dia. So dia dilabelkan sebagai 3 lah. So sekarang nama dia, memang kita akan dapat lagi satu isomer. Kita labelkan dia sebagai 3 metil boot 1 inner. Okey ya, kita lihat bolehkah kita dapat satu lagi isomer. Okey, kita cuba dengan yang satu lagi. Okey, kita lihat. Saya pindahkan double bond pula. Okey ya. Trial and error, kita tengok je dulu. Okey ya. Kedudukan side chain dia sama sahaja. Adakah ini isomer baru ataupun sama seperti yang sebelumnya? Okey, kita lihat. Kita ikut kriteria kita. Okey ya, kriteria kita ialah kita nak dapat pasangan nombor yang paling kecil. Okey, kalau saya kira dari sini 1, 2, 3, 4. Okey, double bond saya akan dilabelkan sebagai 1. Dan rantai sisi saya akan labelkan sebagai 2. So sebenarnya saya akan dapat nama yang sama seperti yang pertama. 2 metil boot 2 metil boot 3 inner. 2 metil. Wait, we try again one more time. Kita lihat. Maaf ya, kita lihat satu lagi. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Okay, saya maintain double bond di karbon yang kedua. Okay, dengan side chain. Okay, di sini kita cubalah kita lihat. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Labelkan dia sebagai 1, 2, 3, 4. Okay. So penlabelan dia saya ialah 2. Okay. Side chain saya akan dapat 3.
kalau saya kira dari sebelah sini. Tapi kalau saya kira dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, side double bond saya masih dilabelkan sebagai 2, tetapi saya punya side chain dilabelkan sebagai 2. So saya akan dapat 2 methyl but 2 ina. Can you see that not? So we get another isomer. Okay, 2 methyl but 2 ina. Kita lihat ya. So I count from this side. 1, 2, 3, 4. Double bond pun saya dapat 2. Side chain pun saya dapat 2. Kalau saya kira dari sebelah sini, saya dapat 2 untuk double bond, tetapi 3 untuk side chain. So if I count from this side, I get lower number for both side chain as well as the double bond. Saya dapat nombor yang paling kecil untuk side chain dan juga untuk double bond tersebut. Okey ya. So yang ini saya akan kira, saya akan ambil dari sebelah sini lah. Okey. So saya tak nak, saya padamkan yang lain semua. Okey. Okey, so 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Double bond berada di sini, so kita labelkan dia sebagai 2. Side chain pun kita labelkan dia sebagai 2. So 2 methyl but 2 ina. Maknanya kita akan dapat satu lagi isomer. Altogether ada 5 isomer bagi pentina. So semakin bertambah bilangan atom karbon, semakin bertambah bilangan isomernya. Okey. Okay, thank you. That's all for today. Saya akan sambung dalam next lesson bagi isomer untuk alkohol. Okay, so make sure kamu salin semua nota ni dalam buku. Nota seperti yang saya selalu ingatkan kamu sebelum ni. Salin ya, pastikan salin. Thank you very much.